Semua kawasan berisiko terdedah kebakaran di Kedah sedang dipantau rapi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini sepanjang cuaca panas dan kering ketika ini. 4 daerah dikenal pasti kawasan titik panas berisiko kebakaran terbuka iaitu Kota Star, Kuala Muda Kubang Pasu, Langkawi dan Kulim. Berdasarkan statistik, 81% atau 606 daripada 745 panggilan kecemasan di Kedah yang melibatkan kebakaran terbuka termasuk kawasan belukar, kebun, ladang hutan dan pembakaran sampah. Secara umumnya saya boleh nyatakan di sini pada 2021, 2022 dan 2023 trennya adalah menurun dan menaik pula pada tahun 2023. Jadi di sini kita dapati bahawa memang pada tahun ini cuacanya sedikit panas meningkat dari tahun-tahun lepas lah. Akibat daripada itu banyak kawasan-kawasan yang kering dan mudah berlaku kebakaran. So saya mengambil kesempatan ini kepada orang awam supaya lebih dan mempertingkatkan lagi aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan api. Contohnya orang awam menghisap rokok dan sebagainya boleh dapat sekiranya dah menghisap rokok tu button tu jangan pastikan dia padam dulu lah. JBPM negeri juga telah meningkatkan tahap kesiapsiagaan dari segi keanggotaan dan logistik sebagai persediaan menghadapi kebakaran ketika berhadapan musim cuaca panas. Terbaru, 5 jentera tangki air berkapasiti 20,000 liter ditempatkan di BBP Alustar, Sungai Petani, Bukit Kayu Hitam dan Kulim. Sumbangan 3 unit mesin padi oleh Permodalan Nasional Berhad PNB kepada petani yang menyertai Smart Sawah Berskala Besar Asnaf Smart SBBA di Yan Kedah diharap dapat meringankan beban kos operasi tanaman padi yang semakin meningkat. Sumbangan yang disalur menerusi Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK itu juga diharap dapat membantu memberi keuntungan kepada peserta. Menurut Ketua Pengurusan Syariah PNB Dr. Ahmad Basri Ibrahim, sumbangan berkenaan adalah tanggungjawab sosial korporat kepada LZNK. Itulah matlamat utama pun bila kita berbincang dengan pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah kerana kos sewaan tu ada kos dia. Jadi bila ada mesin padi ini hanya untuk penyelenggaraan dan boleh dikendalikan oleh asnaf yang menjadi peserta Smart Sawah Berskala Besar di Kedah. Kalau di luar sana tu orang dapat untuk tuai padi ni kena sewa satu mesin lebih kurang serelung 110, tapi dengan inisiatif hasil sumbangan PNB ni kita dapat jimatkan yang mana kos operating cost ataupun kos untuk beroperasi tu sekitar kita charge RM66. Jadi peserta seorang ni dia akan jimat lebih kurang RM44 serelung. Jadi model ni kita buat adalah untuk kita mengurangkan beban petani lah di dalam orang dapat untuk mendapat hasil yang tinggi di dalam usaha sawah misalnya. Teruja dapat kembali semula ke sekolah. Tiada apa yang dapat diungkapkan 80 kanak-kanak kanser yang disahkan sihat dan bakal menyambung dan memulai semula pembelajaran mereka pada Mac ini. Bagi menyuntik semangat kanak-kanak ini, anggota Persatuan Sahabat Kanak-kanak Kanser Wilayah Utara Fokan menemani mereka membeli pakaian dan peralatan persekolahan di sebuah pasaraya baru-baru ini. Pada hari ini kita menganjurkan majlis Back to School Fokan edisi ke-7 di mana kami dapat mengumpulkan seramai 80 kanak-kanak bekas pesakit kanser yang telah disahkan oleh doktor pakar yang mereka ini mampu kembali ke sekolah. Happy betul di bawah. Cakap. Best. Secara peribadinya saya rasa sangat gembira lah sebab dapat sumbangan dan tajaan dari Fokan. So boleh mengurangkan beban kami lah yang terkesan. Program Back to School ini mendapat tajaan dari beberapa badan korporat seperti Yayasan Taqwa serta sumbangan orang perseorangan.